Assalamualaikum dan salam sejahtera pada semua. Hari ini saya dan ahli kumpulan yang lain akan merungkai topik hangat yang berlaku di dalam masyarakat kita. Dalam video ini kami akan membincangkan sebuah tajuk iaitu bully cyber. Apa itu bully cyber? Bully cyber adalah satu kejadian yang kian meningkat kini. Bully cyber adalah perbuatan mengancam, memalukan atau menakutkan seseorang melalui media elektronik seperti chatting, email, laman sosial dan sebagainya. Terdapat beberapa jenis bully cyber. Antaranya ialah mesej yang mengganggu dan mengancam, penyalahgunaan kata laluan pada akaun seseorang atau membuat akaun palsu di media sosial hanya untuk memuat naik komen atau gambar yang tidak senonoh bertujuan untuk memalukan seseorang di media sosial. Jenayah cyber bukan lagi merupakan hal yang baru. Malah, ia sering kali didengari pada zaman moden ini. Sebelum saya melanjutkan lagi penerangan saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Nurzi Amira binti Mustaji bernombor metrik 221053. Terdapat beberapa punca berlakunya jenayah cyber di kalangan rakyat Malaysia ini. Antaranya ialah kekurangan empati. Menurut pandangan pensyarah kanan dan ahli psikologi Jabatan Psikologi, Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya, Dr. Nur Aisyah Rosli pernah berkata, sikap kurang empati juga ada hubung kaitnya dengan hubungan aktiviti remaja pada zaman kini yang lebih terikat dengan gadget hingga berasa bebas untuk memuat naik apa sahaja perkongsian di laman sosial, termasuk benda-benda yang negatif. Apabila seseorang itu kurang empati, mereka tidak terfikir dengan kata-kata atau sesuatu perbuatan mereka akan memberikan kesan buruk sehingga mangsa berasa malu untuk berdepan dengan orang ramai ataupun rakan-rakannya. Sementara itu, pensyarah kanan Program Psikologi Klinikal dan Kesihatan Tingkah Laku Fakulti Sains Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr. Shazli pernah berkata, akses kepada gadget dan internet yang mudah serta kurangnya pemantauan daripada ibu bapa akan membuatkan remaja terbabit dalam pembulian cyber. Remaja ini sepatutnya banyak melakukan aktiviti-aktiviti luar rumah. Namun, Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini menyebabkan remaja sangat terhad pergerakan mereka. Jadi, mereka cuba meluahkan sesuatu di laman sosial dan akhirnya menjadi netizen yang agresif dan lantang sesuai dengan personaliti golongan remaja yang berada di dalam konflik identiti diri. Punca yang terakhir adalah bermulanya dengan ketidakpuasan hati seseorang terhadap individu tertentu, sama ada atas sebab perilaku, kemewahan dan penampilan. Penggunaan teknologi yang tiada had menjadikan pembuli cyber lebih berani dalam mendera mangsa secara mental dengan menggunakan kata-kata yang negatif bagi tujuan menyakitkan hati mangsa, lalu memberi penderaan emosi dan mental kepada mangsa. Bully cyber ini mudah dilakukan kerana mereka hanya perlu menaip kata-kata yang tidak sepatutnya seperti perkataan hinaan, lucah dan membawakan hinaan kepada mangsa yang akan memberikan kesan negatif kepada mangsa. Hal ini akan memberikan pembuli lebih berani untuk mengeluarkan kata-kata yang kesat untuk membuli mangsa. Seterusnya, saya akan bincangkan tentang kesan bully cyber terhadap mangsa. Kesan bully cyber terhadap mangsa dapat dibahagikan kepada tiga, iaitu kesan kepada emosi, fizikal dan mental. Antara kesan yang terlibat merupakan kemurungan, depresi, perbuatan merugikan dan mencederakan, sehingga akhirnya jika tidak dibendung akan berlaku kejadian bunuh diri. Seperti yang telah terjadi, ada yang nekat untuk bunuh diri kerana terlalu tertekan dengan hinaan yang diterima daripada seorang pembuli cyber. Sebagai contoh, pada 16 Mei 2019 di Sarawak, kejadian ini melibatkan seorang gadis 16 tahun. Beliau telah nekat untuk terjun daripada tingkat 3 sebuah rumah kedai. Sehari sebelum kejadian, beliau telah pun bertanya kepada pengikut Instagramnya sama ada beliau harus hidup atau mati. Dan menurut laporan, 69% daripada pengikut Instagramnya telah memilih beliau untuk mati.
Mustahil untuk kita mengetahui perasaan beliau pada ketika itu. Apa yang kita tahu, pada keesokan harinya beliau benar-benar memilih untuk membunuh diri. Kejadian ini sangat merisaukan semua pihak kerana bunuh diri merupakan hal yang sangat serius. Antara kesan yang berlaku kepada mangsa bunuh cyber juga ialah masalah gastrosis seperti sakit perut, muntah, ulcer perut, gangguan pada pola makan dan tidur. Mereka akan sering merasa penat dan kelelahan. Dan kesan yang terakhir yang saya akan bincangkan ialah seorang mangsa bunuh cyber juga berkemungkinan menjadi seorang pembuli. Hal ini kerana mereka berasa dendam dan ingin orang lain merasakan hal yang sama. Saya percaya bahawa remaja kini pasti amat arif dengan penggunaan internet kerana dengan satu klik saja kita dapat mengetahui pelbagai maklumat dengan pantas. Namun begitu, terdapat segelintir masyarakat yang sering menyalahgunakannya. Pada masa kini, kes buli cyber semakin berleluasa dan sangat membimbangkan banyak pihak. Hal ini kerana penggunaan internet banyak dipelopori oleh golongan remaja berbanding golongan dewasa. Oleh itu, saya ingin berkongsi langkah-langkah untuk mengatasi buli cyber. Cara untuk mengatasi masalah kes buli cyber ini bukan hanya pada mangsa sahaja yang melakukannya. Malah, ibu bapa turut perlu membantu anak-anak mereka yang menjadi mangsa dalam kes buli cyber ini. Bagi individu yang menjadi mangsa buli cyber, perkara pertama yang mereka perlu lakukan adalah tidak perlu bertindak balas dengan si pelaku kerana individu yang membuat kes buli cyber ini adalah tujuan utama mereka ingin melihat kita dalam ketakutan, emosi terganggu dan seangkatan dengannya. Jadi, mangsa hanya perlu menyekat akaun si pelaku dari mengikuti semua akaun media sosial yang ada. Selain itu, jika keadaan menjadi semakin parah dan berbahaya dengan adanya ugutan, mangsa perlu membuat laporan polis dengan menunjukkan bukti-bukti yang ada seperti teks atau chat yang mempunyai unsur ugutan tersebut. Dengan ini, pihak polis boleh membantu dalam melindungi jika sesuatu terjadi kepada mangsa. Yang ketiga ialah, ibu bapa perlu memantau akaun sosial media anak-anak. Sebagai orang yang lebih dewasa, ibu bapa perlu membuat pemeriksaan kepada akaun sosial media secara berkala agar dapat menghindarkan anak-anak mereka dari mengalami pembulian di media sosial. Selain itu, ibu bapa juga dapat mengetahui aktiviti yang sedang dilakukan oleh anak-anak mereka. Golongan remaja kini, jika tidak dipantau atau diberi perhatian kepada mereka, keadaan akan menjadi semakin merisaukan kerana mereka mungkin akan terjebak dengan sesuatu perkara yang tidak berfaedah. Akhir sekali, ibu bapa perlu menasihati anak jika mereka ingin menyiarkan sesuatu di media sosial, perlulah berfikir baik buruknya terlebih dahulu. Perkara ini dapat menghalang mereka dari menyiarkan sesuatu perkara yang mereka akan kesali di kemudian hari. Bukan itu sahaja, ibu bapa perlu memberi pesanan kepada anak agar tidak berkongsi lokasi semasa mereka di sosial media. Hal ini merisaukan kerana bagi individu yang mempunyai niat tidak baik akan mengetahui keberadaan mereka dan akan membahayakan mereka. Oleh itu, setiap perkara yang ingin disiarkan di sosial media perlulah membuat tapisan dan pertimbangan agar tidak berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Kesimpulannya, semua pihak perlu memainkan peranan dalam mengatasi masalah ini. Jika diteliti secara telus, punca-punca berlakunya buli berlaku kerana sikap manusia itu sendiri yang kurang pegangan agama dan kasih sayang daripada ibu bapa. Selain itu juga, pengaruh rangka sebaya juga merupakan punca isu ini sukar untuk diselesaikan. Pengaruh media massa serta amalan dan polisi sekolah yang longgar juga menjadi punca kenapa isu ini terus berleluasa. Masalah ini perlu dibasmi kerana buli akan memberi kesan buruk terutamanya kepada individu yang terlibat dengan buli. Antara kesannya ialah mangsa akan hilang keyakinan diri, tekanan perasaan serta kecederaan jangka panjang dan jangka pendek. Selain itu, kesan bagi pembuli pula ialah memupuk sikap gangsterisme dalam diri pembuli itu sendiri. Jadi, semua pihak perlu memainkan peranan dalam mengatasi masalah ini. Antaranya, memberi lebih otoriti kepada pihak berwajib untuk menangani masalah buli ini, sebagai contoh, guru, polis dan sebagainya. Selain itu, kempen kesedaran tentang bahayanya buli juga perlu diberi penekanan. Selain itu juga, peranan ibu bapa dalam memerhatikan anak-anak turut perlu diberi perhatian.
Jika semua perkara ini dititikberatkan, nescaya masalah buli ini dapat diatasi di Malaysia dan negara dapat membentuk satu masyarakat yang berkarisma dan berdisiplin. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.